dalam satu sudut golongan yang anti kepada Asy'ariyah, dia kata Allah melarang kita membodohkan akal. Itu maksud Islam tidak menafikan peranan akal. Tetapi ketika mana membahaskan isu akidah, mereka kata tiada peranan akal pada isu akidah. Jadi apabila menggunakan akal pada isu akidah, kamu dah ambil falsafah Yunani pun. Apa jawapan Ustaz? Dia tak faham beza antara kita fikir apa yang sepatutnya dan kita fikir apa yang tak sepatutnya. Mereka ada kaedah begini, terutamanya fahaman Ibn Taymiyah. Mereka mengatakan al-qaul fi sifat kal-qaul fi zat. Mereka mengatakan kalau kita bahas sifat ketuhanan, kita sebenarnya boleh bahas zat ketuhanan juga. Okey. Jadi sebab itu mereka boleh kata Tuhan ada tangan. Itu kan dah zat. Tapi bukan macam tangan kita. Tuhan atas langit tu kan zat. Tapi tanpa kita tahu macam mana dia duduk dan sebagainya. Jadi fahaman mereka ini memang tak boleh bezakan perbahasan tidak sampai kepada zat Allah. Dan Asy'ariyah menggunakan akal hanya menunjukkan kepada wujudnya dia dan kesempurnaannya dia. Tak pergi kepada zat dia. Atas sifat-sifat pun kita tidak mendefinisikan sifat Allah dengan hakikat, dengan had, tetapi dengan rasam saja. Maknanya indirectly macam ini maksud sifat sekian-sekian, sifat kudrah, iradah. Kita pun tak tahu hakikat kudrah apa, hakikat iradah apa secara mabda', tetapi secara ta'aluk dia memberi kesan, mengkhususkan, dan itu bukan tentang hakikat, itu tentang fungsi sifat itu. Fungsi yang orang rasa Allah menjadikan, mencipta, menghidup, memberi rezeki. So itu yang mendekatkan kita. Itu martabat fikir kita. Martabat fikir kita bukan kepada zat. Martabat fikir kita ialah interaksi sifat Tuhan itu kepada kita melalui perbuatan-perbuatan dia. Maknanya kita panggil, kita berfikir tentang rububiyah Allah. Rububiyahnya Allah, sifat-sifat yang Allah berinteraksi kepada kita dengan sifat-sifat tersebut, yang menyebabkan satu zat itu berhak disembah. Sebab kita pun bukan membahaskan Allah dalam Asy'ariyah. Ramai orang tak faham, kita bukan membahaskan Allah, kita membahaskan ilah. Ilah itu ialah sisi Allah yang menyebabkan kita menyembah dia, ketuhanan itu. Kita hanya membahaskan la ilaha tu illallah. Kita bukan bahas illallah, kita bahas Allah ilah itu. Ilah itu 20 sifat itu. Allah lebih lagi. Allah lebih daripada 20 sifat, Maha Penyayang, Maha Pemurah, tapi itu semua bukan perbahasannya. Kita membahas ilah itu, tidak ada ilah al-ma'bud bihaqqin yang mustahik lil ibadah. Tak ada siapa yang berhak disembah melainkan Allah. Yang berhak disembah ini kita bahas. Itu yang 20 sifat itu. Sekurang-kurangnya yang berhak disembah ini 20 sifat. Itu yang kena jawab juga. Yang orang yang benci pada Asy'ariyah, dia tak faham tentang sifat 20 ni. Dia kata ada 99 nama Allah, kenapa had pada 20 sahaja? Pasal kita bahas tentang ilah. Kerana kita bahas tentang ilah. Ilah itu salah satu aspek yang ada pada keseluruhan Allah. Allah itu satu nama bagi zat. Yang mana zat itu bersifat dengan segala kesempurnaan. Salah satu sifat kesempurnaannya ialah ketuhanan. Dan dia bukan semata-mata Tuhan. Dia Maha Penyayang dan sebagainya. Itu semua dia, maknanya Tuhan tidak wajib bersifat dengan itu pun. Kita dalam belajar dalam Asy'ariyah, adakah Tuhan wajib cinta kepada penciptaannya? Kalau macam tu, iblis macam mana wujud tanpa dicintai oleh Allah? Jadi orang ni tak faham. Kadang-kadang bila kita tak faham beza antara ilah dengan Allah, jadi keliru dekat situ. Allah menyayangi siapa dia nak, sedangkan Tuhan tidak wajib bersifat dengan cinta. Sebab sekarang di barat dia kata Tuhan itu sepatutnya bersifat penyayang. Kalau Tuhan bersifat penyayang, mana boleh ada orang susah? Sekarang ramai orang susah, maknanya Tuhan tak ada. Sebab Tuhan tu sepatutnya bersifat penyayang. Kita kata tidak, Tuhan sepatutnya bersifat iradah. Dia nak, dia tak nak. Jadi itu, kalau tak faham beza antara ilah dengan Allah dari sudut rububiyah dia, di sini masalah. Akidah Asy'ariyah jelas kita sedang membahas istighna dengan iftikar itu.
Tuhan yang tidak memerlukan kepada sesiapa dan semua memerlukan kepada dia. Maka inilah yang berhak disembah. Satu-satunya bersifat ilah ialah Allah. Itu cantik perbahasan yang ramai tak sedar sebenarnya. Perbahasan kita tu tentang seperti mana yang telah disebut oleh Ilmu Barahin. Ya, di hujung Ilmu Barahin dia tekankan. Jadi orang yang tak masuk dalam perbahasan ni, dia lebih nak menuduh daripada nak belajar sebenarnya. Kita tahu yang kita masalah kan berfikir tentang Allah. Tapi berfikir tentang ilah ini semua orang kena fikir. Kenapa disembah Tuhan-Tuhan selain Allah kalau tidak layak menjadi Tuhan? So kalau aliran Ibn Taymiyah pula dia bahas di mana? Ibn Taymiyah perbahasan tauhidnya lebih kepada perbahasan mengajak orang mengesakan Allah dari sudut penyembahan. Jadi dia punya perbahasan tauhid uluhiyah. Bagi dia yang kita ini semua rububiyah saja. Keesaan, sifat, keesaan tak macam makhluk, tak, ini bagi dia ini perbahasan fitrah manusia sudah cukup. Bagi beliau ialah macam mana nak betul-betul bertauhid kepada Allah dalam penyembahan. Maka kalau boleh jangan tawasul, jangan semua-semua yang menafikan tauhid betul-betul. Akhirnya di situ masalahnya. Menganggap tawasul pun boleh bawa kepada syirik, minta tolong kepada orang pun syirik dan sebagainya.